Musuh dia dalam dunia ini adalah Anwar Ibrahim. Musuh dia puluhan tahun. Dia berdendam, sakit hati dan dengki dengan manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab seorang perasuah dia tidak akan suka dan tidak akan sokong seorang yang anti rasuah. Seorang diktator dia tidak akan suka dan tidak akan pernah reda dengan seorang reformis. Mana mungkin diktator boleh bersetuju dengan seorang reformis. Diktator dia akan musuh dia adalah reformis. Sebab itu Mahathir menganggap Anwar sebagai musuh politik dia nombor wahid. Okey, apa lagi yang disebut? Wartawan dikongkong dan diminta, ada pegawai pengurusan wartawan yang berhenti kerja kerana tidak menyokong kerajaan. Ini juga satu dakwaan mengarut. Kita sendiri sebagai penyokong Pakatan Harapan, Kerajaan Paduan, kita pun naik bengang dengan akhbar-akhbar yang seolah-olah dimiliki oleh pembangkang, dikontrol oleh pembangkang. Kita sendiri pelik kenapa banyak akhbar yang menyalahi pasukan, menyalahi pihak pembangkang. Tapi Mahathir kata kita kontrol surat khabar. Bahkan dia kata ada pegawai syarikat akhbar yang kena berhenti sebab tidak menyokong kerajaan. Dia tak sebut siapa dia. Sebutlah. Wartawan mana kena berhenti. Pengurusan akhbar mana yang kena berhenti. Ditekan oleh kerajaan. Dia kena sebut. Tapi dia tak sebut. Dia semua sebut secara umum macam ni. Supaya kita ni di bawah ni percaya cakap dia. Oh betul. Ada pengurusan akhbar kena berhenti kerja sebab mengkritik kerajaan. Dia sebenarnya tak berlaku pun. Sampai hari ni pun, surat khabar hari ni menyiarkan kritikan. Bahkan ada akhbar yang menyiarkan fitnah kepada kerajaan. Pun belum diambil tindakan. Tak ada lagi akhbar-akhbar yang ditarik permit di zaman Anwar Ibrahim ni. Apakah saudara lupa di zaman Mahathir dulu, nak baca harakah pun susah. Ni saya bagi tahu seluang-seluang ni. Walang-walang ni yang duk pertahankan Mahathir bersama Haji Hadi ni. Zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, surat khabar harakah ini, kalau kita nak baca akhbar harakah ni, seperti kita nak cari ganja. Berbisik-bisik dengan tokek kedai. Suara keadilan waktu itu, akhbar keadilan pun tak dapat permit. Akhbar harakah tak dapat permit. Diterbitkan tanpa permit. Jadi bila tidak ada lesen, kita nak beli surat khabar ini terpaksa macam beli ganja. Berbisik-bisik. Sorok-sorok pekedai, dapat tangkap, dapat rampas, memang kena denda. Ini zaman berlaku zaman Mahathir Mohamad. Zaman dia lah dia menyekat kebebasan media. Zaman dia lah akhbar-akhbar parti ini tidak dibenarkan buat operasi. Tapi di zaman Anwar Ibrahim sebut kat saya satu kes surat khabar harakah dirampas. Tak ada, saudara. Bahkan akhbar-akhbar lain seperti Sinar, Metro, Kosmo, Berita Harian Utusan bebas melaporkan walaupun kadang-kadang kita pun sakit hati baca laporan-laporan ini. Kerana tak betul. Isu-isu sensitif menjadi satu bahan berita. Tajuk pun kadang-kadang tajuk yang tak tepat dengan apa yang terkandung dalam akhbar berkenaan. Itu pun tak ada lagi akhbar yang ditarik permit oleh kerajaan ini. Begitu baiknya kerajaan PMX sini. Tapi bagi Mahathir, dia kata wartawan dikongkong, ada pengurusan akhbar yang diberhentikan kerja. Ini satu tuduhan jahat yang dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad. Okey. Kemudian dalam PC dia bersebut, dia cerita, Malaysia ini dia kata tanah Melayu. Kenapa perlu ditukar? Dia kata, kerana dia kata tanah Melayu ini termaktub dalam perlembagaan. Kenapa harus ditukar? Isunya bila masa ditukar. Dia pun tak sebut. Dia semua menimbulkan persepsi. Dia kata ini tanah Melayu. Malaysia ni tanah Melayu. Termaktub dalam perlembagaan. Kenapa harus ditukar? Isunya masa bila kita nak tukar? Pernah kita dengar Kerajaan Perpaduan atau Pakatan Harapan dalam manifesto ke, dalam ucapan ke, kita nak tukar perlembagaan ini supaya tanah Melayu ni kita tukar kepada tanah pelbagai kaum. Ada ke? Tak ada. Tak ada pun. Dalam parlimen pun tak nak wujud benda ni. Dalam parlimen tak nak timbul benda ini. Tapi Mahathir timbulkan. Dia buat tuduhan, kemudian dia pening dengan tuduhan dia. Dia buat tuduhan, mengatakan kerajaan akan menukar status
ya, daripada tanah Melayu yang dalam tersebut dalam perlembagaan kepada tanah pelbagai kaum. Yang sebenarnya tak pernah timbul pun, tak pernah wujud pun, tak pernah diucap pun oleh PMX, tapi dia yang ucap, kemudian dia pening kepala. Dia buat tuduhan, kemudian dia sendiri bentangkan atau menyatakan persepsi tentang fitnah-fitnah atau tuduhan yang dia reka sendiri. Ini jahatnya Mahathir Mohamad ini. Ya. Apa lagi saya nak catat, ada saya catat tadi. Apabila wartawan tanya, wajar ke tak wajar Anwar meletak jawatan? Ya, wartawan tanya dia, desakan Muhyiddin supaya Anwar letak jawatan, wajar ke tak wajar Tun? Dia tanya pada Mahathir. Wartawan ni pun bodoh juga. Pergi tanya soalan tu pada Mahathir. Apakah Mahathir ingat tak wajar? Apakah wartawan akan mendapat jawapan daripada Mahathir tak wajar? Wartawan pun tahu musuh ketat Mahathir adalah Anwar Ibrahim. Tapi tak apalah, bila wartawan tanya macam tu, apa jawab dia? Ya, dia kata Anwar ni sepatutnya tidak boleh jadi Perdana Menteri. Bukan saja tidak patut letak jawatan, tapi sepatutnya Anwar ni tak boleh, layak pun jadi menteri sebab dia bukan pilihan rakyat. Ya? Dia bukan pilihan rakyat. Dia jadi Perdana Menteri kena dia ada buat perjanjian dengan musuh. Sekali lagi dia tidak bawa fakta dan tidak bawa bukti pun. Ya? Kita boleh bawa bukti, kita boleh bawa fakta bahawa Anwar jadi Perdana Menteri adalah atas melalui pilihan raya. Melalui sistem pilihan raya, bukan tebuk atap. Dia jadi Perdana Menteri melalui sistem pilihan raya. Walaupun partinya tidak cukup jumlah, tetapi majoriti rakyat Malaysia memberi undi kepada Pakatan Harapan. Itu fakta. Yang Mahathir gagal tunjuk fakta dia. Tapi kita menjawab dengan fakta. Ya. Walaupun Pakatan Harapan tidak cukup jumlah untuk jadi kerajaan, ya, untuk mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi dalam semua parti yang bertanding pada PRU yang lepas, parti Pakatan Harapan adalah parti yang majoriti, ya, diberikan sokongan oleh rakyat Malaysia. Sebab itu kita dapat 82 parlimen. Perikatan Nasional hanya mendapat 73 parlimen. Ya, termasuk yang peraya kemudian jadi 74. Barisan Nasional hanya 30. Ya, bermakna dalam Semenanjung ini saja. Ya. Barisan Nasional kerajaan Pakatan Harapan 82. 82 dengan 73 mana besar? Besar 82 lagi. Ya, besar 82 berbanding dengan 30. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh rakyat Malaysia termasuk Sabah Sarawak, ya, majoritinya mahu kepada Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ya, kerana mereka mahu melihat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya, cuma jumlah tidak cukup. Tetapi majoritinya lebih daripada parti-parti lain. Ya, maksudnya di sini kita boleh sanggah kenyataan Mahathir bahawa Anwar jadi Perdana Menteri bukan kehendak rakyat. Sebenarnya itulah kehendak rakyat. Ya, kehendak rakyat adalah kepada Pakatan Harapan. Ya, bila digabung sekarang pula dengan Barisan Nasional, GPS dan JRS, terbukti, ya, secara fakta, ya, 184 menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Sekarang ni dah mungkin 180, ya, dah kurang seorang, ya, arwah Salahuddin Ayub dah meninggal, okey, kurang seorang. Ya. Kalau kita nak tolak Syed Saddiq pun kurang lagi 2. Tak apalah, masih majoriti. Sedangkan Perikatan Nasional masih kekal 74. Ya? Jadi 180 lebih. Ya? 180 lebih, 48 ya? Masih memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Bermakna melalui proses pilihan raya. Bukan melalui proses tebuk atap. Ini kita nak ajar balik Mahathir ni. Dia semakin tua, semakin bodoh saya tengok. Matematik pun tak tahu. Ya? Jadi dia kata Anwar tak layak sebab dia bukan pilihan rakyat. Kemudian dia kata Anwar ada perjanjian dengan musuh. Dia nak bagi tahu bahawa kerjasama kita dengan Barisan Nasional ni ada perjanjian awal-awal lagi nak bentuk kerajaan. Ya? Kalau betul kita ada perjanjian, kita tak lawanlah Barisan Nasional pilihan raya dulu. Ya, lebih baik sebelum pilihan raya dulu kita umumkan kita bekerjasama seperti sekarang. Ya? Tapi saudara pun lihat sendiri. Sebelum pilihan raya, kita lawan UMNO ni habis-habisan. UMNO lawan kita pun habis-habisan. Ya.
Presiden UMNO itu sendiri, Zat Hamidi tu bertanding di Bagan Datuk. Ya, bukan calon-calon, kita lawan dia. Kita letak Samsul Iskandar. Ya. Ayam tempatan kita yang menewaskan Ali Rostam di Melaka dulu. Ya. Samsul Iskandar dah duduk dah di Hang Tuah Jaya ni dah cukup selesa. Ya. Tapi dia diarahkan oleh parti pindah ke Bagan Datuk. Sebab kenapa? Kerana kita nak menewaskan Zaid Hamidi, Presiden UMNO. Kita letak orang yang hebat. Sebab kita serius nak lawan UMNO. Kita serius nak lawan Barisan Nasional masa PRU yang ke-15 yang lalu. Ya. Jadi apa buktinya mengatakan kita ada perjanjian dengan musuh? Ya. Kita yang bentuk kerajaan sekarang ini setelah selesai pilihan raya. Setelah selesai pilihan raya. Dan kita pula dicadangkan oleh Ketua Agong asalnya adalah untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Bukan dengan Barisan Nasional. Dengan Perikatan Nasional. Cadangan daripada ke bawah duli tuanku. Tapi Perikatan Nasional ya, pun bodoh juga. Ya. Dia cakap dengan kempen dengan orang, penyatuan Melayu, penyatuan Islam. Tetapi bila dia ajak bersatu, untuk bersatu, dia tak mau. Sebut dengan rakyat, penyatuan. Islam bersatu, Melayu bersatu. Tapi bila Agong cadangkan penyatuan, dia tolak. Sebab apa dia tolak? Sebenarnya bukan kerana dia berjuang untuk penyatuan. Ya. Sebenarnya dia berjuang untuk jawatan dan kedudukan. Bila Agong mencadangkan Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan dan tidak menamakan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, sebab itu dia tolak. Cuba kalau nama dia Perdana Menteri, confirm dia akan terima, saudara. Sebab nama dia tidak sebut sebagai Perdana Menteri lah, maka dia tolak. Ya. Bila dia tolak, Barisan Nasional yang pada awalnya bersedia untuk jadi pembangkang, ya, Barisan Nasional pun dah bersedia dah. Sebab dia tahu dia akur, dia hanya dapat 30 saja kerusi Barisan Nasional. Ya. Maka dia bersedia untuk jadi pembangkang. Seperti mana yang diumumkan waktu itu oleh Timbalan Presiden UMNO, Tok Mat Hassan. Membuat kenyataan media mengatakan bahawa Barisan Nasional bersedia untuk jadi pembangkang. Tetapi apabila dipanggil menghadap ke bawah tuanku kata PN dah tolak, boleh tidak PN bekerjasama. Sebab kita tak nak jadi negara kita seperti negeri Thailand. Sampai hari ini pun tak terbentuk Perdana Menteri sebab semua parti ego. Ya, tak nak tolak ansur. Semua parti sombong. Rasa-rasa masing-masing kuat. Jadi dia yang menjadi mangsa adalah rakyat. Kerajaan tergantung berapa bulan di Thailand. Tapi di negara kita 4 hari, 5 hari saja settle masalah. Sebab kita ada parti lain yang sedia bertolak ansur. Yang sedia mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri. Yang tidak mahu bertolak ansur dan tidak memikirkan tentang masalah negara dan masalah rakyat adalah Perikatan Nasional. Dia hanya memikirkan tentang jawatan dan kedudukan mereka. Sampai hari ini pun masih bercakap tentang jawatan dan kedudukan. Walaupun dah selesai PRU, dah selesai PRN, tapi pemimpin dia masih meroyan bagaimana nak jatuh kerajaan. Berpakat dengan UMNO di Perak. Kalau boleh nak rampas, ya, boleh pintu belakang di Perak. Tapi nasib baiklah semalam, ya, Menteri Besar Perak buat sidang media. Menyatakan Perak kekal untuk menyokong kerajaan perpaduan. Dan Menteri Besar sendiri akui ada usaha-usaha di Perak untuk nak menjatuhkan kerajaan. Ini perangai dia. Masuk pilihan raya, berjanji dengan penyokong-penyokong. Oh, kita misi menang, kita akan dapat rampas 6 negeri. Selangor kita akan rampas. Kemudian kita akan jatuhkan kerajaan pusat dalam bulan 8 ini. Berjanji dengan penyokong. Penyokong-penyokong yang tak berfikir, yang tak ada otak, terus percaya. Bekerja kuat, ya, untuk bantu PN. Sebab menang PN, ya, maka kita akan dapat Putrajaya bulan 8 ini. Tapi apa pun tak jadi, saudara. Yang jadi apa dah? Yang jadi pimpin mereka jadi wakil rakyat, angkat sumpah. Mereka menjadi adun. Mereka jadi menteri besar. Penyokong dapat apa? Ya, dapat kencing lah. Kena kencing. Kamu tunggulah depan istana tu. Tunggu Muhyiddin angkat sumpah. Ya, sehingga bulan 8 ni. 3 Ogos ni. Hari terakhir bulan 8. Kamu penyokong duduk depan istana tu. Bila si Tompok tu nak angkat sumpah. Kalau tak datang sampai 3 Ogos, si Tompok tak datang-datang juga ke istana, maka kamu semua, ya, pergi jumpa si Tompok, jumpa Syahidan Kasim, jumpa Haji Hadi, ya, ketuk kepala dia seorang-seorang. Sebab apa? Sebab menipu. Ya, menipu. Menipu terang-terang. Dan habis pilihan raya negeri ni, masih lagi ganggu di Perak. Nak rampas kuasa. Dan kepada otak dia kuasa je. Sikit pun dia tak fikir tentang rakyat. Oh, menghasut pula UMNO di Negeri Sembilan. Kacau Negeri Sembilan. Oh, ajak bergabung dengan UMNO. Ya. Bila kita berkawan dengan UMNO, macam-macam dia tuduh kita.
UMNO ni lah. Tapi bila nak ambil kuasa, dengan UMNO juga dia nak baik. Berpakat dengan UMNO juga. Oh, dengan dia tak apa. Dengan kita tak boleh. Bayangkan saudara, betapa mereka ini sudah hilang kewarasan dalam politik. Meroyan tak ada pasal. Ya? Sebab tidak ada kuasa. Sebab mereka dah biasa dengan kuasa. Ya, mereka dah biasa kalau seronok dapat kuasa. Dan yang paling mereka bimbang, kalau mereka tidak ada kuasa, seko per seko, ya, penjakau ini akan diseret ke mahkamah selepas ini. Itu yang paling ditakuti. Ya, bapa, ya, abah cukup takut. Sebab bukan abah saja akan diseret, menantu abah pun akan diseret. Ya, menantu dah balik belum? Tak balik lagi. Ya, sampai bila nak duduk luar negara? Ya, bagi tahu kan menantu abah ni, sampai bila nak duduk luar negara? Takkan nak jadi macam Raja Putra. Ya, macam orang buangan duduk dekat Manchester sana, kat London sana. Tak balik-balik dah kat Malaysia. Takkan menantu abah nak jadi macam tu. Ya? Tapi nak macam mana? Ya? Dah kamu melakukan satu kes, berani dah tanggung. Kalau kamu rasa kamu tak bersalah, kenapa nak larikan diri? Baliklah kat Malaysia. Apa masalahnya? Okey? Itu. Jadi, kalau dia nak kata Anwar ini bukan Perdana Menteri pilihan rakyat, saya dah jawab. Ya? Bila dia kata Anwar ni ada perjanjian dengan pihak musuh untuk bentuk kerajaan juga, saya telah jawab. Ya, tak perlulah Anwar jawab. Kerana hujah-hujah Kerala ini adalah hujah yang tak ada nilai langsung. Ya, macam orang bodoh, memang bodoh pun. Kemudian dia kata apa lagi? Zahid tidak layak jadi presiden kerana dia ada kes mahkamah. Dia kata Zahid ni tak layak jadi presiden UMNO sebab ada kes mahkamah. Ya, dia lupa bahawa orang yang ada kerjasama sekarang ni dengan Perikatan Nasional ni, Muhyiddin pun ada kes mahkamah. Kenapa dia tak sebut sekali? Sepatutnya kalau Mahathir ni jujur, dia sebut dua-dua sekali. Ya, Zahid tidak layak jadi presiden UMNO sebab ada kes mahkamah. Muhyiddin pun tidak layak jadi pengurusi Perikatan Nasional sebab dia juga ada kes mahkamah. Tapi kenapa dia tak sebut nama Muhyiddin? Dia sebut nama Zahid saja. Sebab dia dah pro Perikatan Nasional. Itu aja. Bila dia berkawan dengan orang itu, orang tu rompak macam mana pula, Mahathir takkan sebut. Ya? Tapi kalau berkawan dengan Anwar Ibrahim, ya, yang ini diungkit-ungkit oleh Mahathir Mohamad. Jadi situ kita nampaklah, Mahathir ni bukan pejuang rakyat pun. Bukan pejuang-pejuang nampak bersih sangat pun. Ya? Dia hanya akan tunjuk dia baik bila musuh dia tu. Ya? Kalau musuh dia tu bersama dengan Anwar, maka dia akan carilah apa pun. Kalau tak ada salah pun, dia reka-reka. Macam saya sebut tadi. Ya? Kalau tak ada salah Anwar pun, dia akan reka. Ya? Persepsi supaya penyokong-penyokong di bawah yang bodoh-bodoh ini akan menyokong dia. Ya? Jadi, isu Zahid tak layak jadi presiden ini, kita boleh jawab, kalau isunya kerana kes mahkamah, Muhyiddin juga ada kes mahkamah. Ya? Sedangkan Zahid mendapat mandat daripada perwakilan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Kita pun dapat lihat saksikan sendiri usul, ya, yang dibentangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Hampir 95% perwakilan bangun, berdiri, mengangkat tangan, menyokong supaya Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Bukan dipaksa. Ya, kita lihat sendiri. Bukan dipaksa. Tetapi diserahkan kepada perwakilan. Usul dibaca. Pengurusi tetap membacakan usul. Setuju atau tidak? Ya, untuk tidak dipertandingkan jawatan Presiden. 95% bangun, angkat tangan, berdiri. Semua dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahawa perwakilan UMNO 95% memang bersetuju bahawa jawatan Presiden UMNO itu tidak dipertandingkan. Jadi, apa hak Mahathir nak sebut? Ya, parti kamu tu mana parti kamu? Ya, yang angkat kamu ni. Ya, kamu sendiri pun dah tak ada parti Mahathir. Kamu cibuk parti orang. Ya, okey. Lagi apa dia kata? Sepatutnya kat Malaysia ni katanya ada 2 parti saja. Sekarang ni parti banyak sangat. Kata ini melakukan perpecahan. Ya, banyak sangat parti. Ya, sepatutnya ada 2 parti saja di Malaysia. Saya nak ingatkan Mahathir. Ya, dalam dunia ini, bukan kat Malaysia saja. Dalam dunia ini, satu-satunya Perdana Menteri atau satu-satunya manusia pemimpin politik yang paling banyak mencipta parti adalah Mahathir Mohamad. Ya, dia masuk UMNO dulu, keluar, masuk balik, dipecat, letak jawatan, keluar parti, diambil balik dalam UMNO, itu satu parti UMNO. Kerana dia tubuh, dia haramkan UMNO kerana nak menyekat Tengku Razali, dia sanggup haramkan parti dia sendiri, tubuh UMNO baru.
Bermakna UMNO hari ini yang ada adalah UMNO ciptaan Mahdi, iaitu UMNO baru. Kemudian dia tak puas hati dengan UMNO, dia turun tubuh parti bersatu. Dia yang tubuh parti bersatu. Ya, UMNO masih kekal satu. Tapi Mahathir dalam UMNO dia tubuh parti bersatu. Kemudian bersatu pun tenang dia keluar. Ya, pasal dia tak berguna dah. Ya, tenang dia keluar. Dia tubuh parti Pejuang. Dia juga tubuh parti. UMNO masih kekal satu. Pikiat masih kekal satu. Tapi Mahathir punya parti apa dia? UMNO. Bersatu. Pejuang. Kemudian GTA. Kemudian dia masuk pula parti Putera. Kemudian hari ini dia sambung dengan Perikatan Nasional. Berapa banyak Mahathir ni? Dia yang paling banyak, saudara. Ya, dia juga menubuhkan parti bersatu. Sedangkan parti Melayu waktu itu UMNO dah ada. Tapi dia tubuh parti bersatu untuk tujuan dia untuk apa? Untuk nak benamkan UMNO. Dia lah yang mengakibatkan parti lebih banyak. Dia yang menubuhkan parti. Dia yang tubuh parti, kemudian tuduh orang lain. Oh, sekarang ni banyak sangat parti dia tu. Sebab tu berpecah. Dia lah bapa perpecahan negara. Ya, dia bapa perpecahan negara. Siapa yang tak bersetuju dengan dia, dia sanggup lakukan apa saja. Bahkan dia sanggup mengharamkan UMNO kerana nak menyekat pengaruh Tengku Razali waktu itu. Ya, apabila Tengku Razali hampir-hampir mengalahkan dia Presiden UMNO, dia sanggup haramkan UMNO. Ya, membiarkan mahkamah menyatukan mengharamkan parti UMNO dan dia tubuhkan UMNO baru. Bila tubuh UMNO baru, dia boleh sekat geng-geng Tengku Razali untuk menyertai UMNO baru. Itu cara dia. Itu cara dia jahat-jahat orang tua ni. Kemudian dalam UMNO pula, ya, dia sanggup pula, orang bila tak ikut cakap dia keluar dari parti UMNO. Ya, pecat lain, keluar lain. Tubuh pula parti bersatu. Bila tubuh parti bersatu, tujuan dia apa? Supaya UMNO ini, ya, ahli-ahli UMNO dapat ditarik untuk bersama dengan dia. Tapi malang masa itu, di waktu dia tubuhkan bersatu, tak ramai ahli UMNO. Bahkan boleh katakan berapa kerat je lah pun ahli UMNO yang bersama dengan dia. Itu pun sewaktu dia jadi kajian bawah Kata Patah Harapan. Ya, dicuri beberapa orang ahli Parlimen UMNO untuk bersertai parti bersatu. Sebab tujuan dia nak kuburkan parti UMNO. Ya, kalau terkuburnya parti UMNO, maka ahli UMNO akan banyak masuk dalam parti bersatu. Itu tujuan dia. Ya, kita masih ingat seperti mana yang saya sebut sebelum ini. Usaha dia dengan Muhyiddin, ya, untuk nak mengharamkan parti UMNO dan dihalang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Supaya apa? Bila nak haramkan parti UMNO, orang UMNO tidak ada pilihan, terpaksa masuk parti bersatu. Itu cara dia. Nak buat parti, tapi malah nak cari ahli. Ya. Kemudian dia ditendang pula daripada parti bersatu. Selepas langkah Sheraton, dia pun ditendang. Tubuh pada parti Pejuang. Dan sekali parti Pejuang pun dia keluar. Ya. Dia keluar parti Pejuang. Masuk sertai Putera. Ya. Kemudian GTA. Kemudian Putera. Kemudian sekarang ni Dakap Haji Hadi. Jadi dialah bapa segala perpecahan. Dialah mengakibatkan parti yang bercambah kat Malaysia ni. Kerana tindakan politik dia. Dia tak suka ke orang ini, dia sanggup jatuhkan parti dia sendiri. Bahkan dia sanggup jatuhkan kerajaan yang dia pimpin. Ya, kerajaan Patah Harapan itu. Yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Dia sanggup jatuhkan kerajaan dia sendiri. Kerana nak memenuhi kehendak dia. Kerana tidak bersetuju dengan Anwar Ibrahim. Kerana tak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia sanggup jatuhkan kerajaan dia sendiri. Inilah satu-satu manusia dalam dunia ini yang sanggup mengharamkan parti dia sendiri, yang sanggup menjatuhkan kerajaan dia sendiri. Orang itu bernama Mahathir Mohamad Karala. Ya? Okey. Jadi hujah dia mengatakan bahawa dia setuju supaya ada dua parti saja di Malaysia, memang bagus. Ya, kita daripada awal-awal lagi setuju. Dulu kita ada Pakatan Rakyat, Barisan Nasional. Itu saja. Pakatan Rakyat lawan Barisan Nasional. Ya, waktu itu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, DAP bersama dengan kita. Ya, kita lawan Barisan Nasional. Dua parti yang besar. Ya, tapi apabila berlakunya apa? Apabila PAS keluar, nak bertanding sendiri kononnya, dah pecah dah kat situ. Kemudian bila bertanding sendiri tak boleh kuat, ya, itu bersama dengan Parti Bersatu, Perikatan Nasional. Ya, tubuhnya Perikatan Nasional. Bagi kami keadilan, satu parti cukup. Ya, Pakatan Harapan tetap kekal satu parti. Ya. Tapi Mahathir ini, kita faktanya menunjukkan bahawa Mahathir lah yang paling banyak menubuhkan parti. Tapi bila dia cakap dengan wartawan hari ini,
Dia menyesal, dia kata tak baik parti buat banyak. Padahal dia yang buat, dia lupa. Itu bukti menandakan bahawa sudah sampai ke tahap manusia ni, ya, manusia kutuk ini, ya, patutnya pencen daripada politik. Sebab dia banyak lupa, ya. Bila dia tuduh Anwar ni diktator, dia mengatakan zaman dia dulu diktator. Ya, ramai yang ditangkap, zaman dia paling banyak ditangkap. Ya. Itu belum kita lagi, ya, tentang sikap beliau, pendirian beliau tentang Islam. Ya, bagaimana dia mengatakan orang yang mati memali itu mati kata Islam pas itu parti agama ajaran sesat, Nabi boleh janggut kerana tidak ada pisau jilid, banyak lagi saudara. Ya, saya baca Al-Quran dalam bahasa Melayu, banyak lagi statement-statement dia yang menyesatkan orang. Tapi orang macam inilah didekap oleh Haji Hadi. Ya, bagi Haji Hadi tidak ada masalah Mahdi boleh hinalah agama sekalipun. Mahdi boleh hinalah Nabi sekalipun. Mahdi boleh hinalah mangsa-mangsa memali sekalipun. Janji kau bersama dengan aku sekarang ini, kita sama-sama berpadu tenaga untuk menghalang Anwar Ibrahim jadi terus berkuasa. Sebab kalau Anwar terus berkuasa, maka kita sama-sama akan susah. Mamak Kerala pun susah, Labai Hadi pun susah. Ya? Muhyiddin lagilah susah. Kan? Sebab itu, kita sanggup, ya, berpeluk dengan syaitan dan iblis, ya, asalkan kita boleh menyekat Anwar Ibrahim. Inilah pendirian Haji Hadi. Ya. Jadi selama ini ayat-ayat yang dia baca, ya, dalam ceramah-ceramah dia, dalam kuliah-kuliah dia, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu cenderung kepada orang zalim, kelak kamu dibakar api neraka. Bagi Haji Hadi, ini ayat-ayat untuk korang je lah. Ikut, aku tak payah ikut. Ya, aku boleh cenderung dengan Mahdi, aku boleh cenderung dengan Muhyiddin Yassin. Yang penting aku dapat jadi kerajaan. Ya, bila jadi kerajaan, persetankan hukum hudud, persetankan RU 355. Yang penting aku dapat gaji, aku ada pencen. Yang penting aku menjadi duta khas Timur Tengah. Ya, lepas tu bila dah tak ada jadi kerajaan, kita akan bercakap lagi pasal hudud. Kita akan cakap lagi pasal RU 355. Bila ada kerajaan, persetankan itu semua. Inilah politik parti lebay yang sehingga hari ini, ya, kita rasa sedih. Ada walaun-walaun yang masih yakin bahawa dengan menyokong Muhyiddin, dengan menyokong Mahdi bersama, maka kita dapat laksanakan Islam. Ya? Percayalah saudara, Islam tidak boleh dilaksanakan hanya dengan slogan-slogan, tetapi Islam boleh dilaksanakan dengan komitmen, istiqamah, ya, dengan keberanian, ya, dengan kekuatan politik untuk melaksanakannya. Yang inilah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak bercakap tentang slogan, dia tidak menjerit-jerit dalam ceramah tentang nak pejuang Islam, tak ada. Tetapi bila ada kuasa pada dia, sebaik mungkin dia cuba laksanakan apa yang Islam suruh. Ya, apa yang Islam suruh bukan hudud semata-mata. Ya, apa yang Islam suruh adalah menentang rasuah. Apa yang Islam suruh adalah membasmi kemiskinan. Apa yang Islam suruh adalah meningkatkan ekonomi. Apa yang Islam suruh adalah berlaku adil. Apa yang Islam suruh adalah jangan berlaku zalim. Apa yang Islam suruh adalah menentukan kebersihan. Ya, kebersihan. Termasuk tanah-tanah sekolah. Ini juga adalah tuntutan Islam. Apa yang Islam suruh adalah untuk menjalinkan kerjasama semua kaum, semua agama, hormat menghormati. Ini adalah ajaran-ajaran Islam yang banyak terkandung dalam Quran, ya, berbanding dengan hukum hudud. Jadi jangan cakap pasal hudud, ya, selagi benda basic dalam Islam pun kamu tidak boleh amalkan. Ya. Perpaduan, penyatuan, keamanan, kesejahteraan, apa yang disarankan Al-Quran itu kamu tidak mampu laksanakan, kamu nak bercerita tentang benda-benda yang lebih besar. Ya. Kalau masalah air pun kamu tak boleh settle, tak payah bicara tentang hukum hudud. Ya. Okey. Jadi saya rasa dah pukul 7 lebih, cukup sampai di sini. Ya, kepada semua, saya hanya buat pencerahan petang ini dalam masa yang singkat hanya kerana nak jawab, ya, hujah-hujah Mahathir Mohamad di dalam sidang akhbar pagi tadi, hari ini. Ya, tidak perlulah PMBak jawab, ya, hujah-hujah yang begitu lemah, ya, yang layak hanya masuk longkang saja hujah Mahdi ini. Ya, cukup saya, ya, yang tidak ada pendidikan, yang tidak ada, ya, pengetahuan akademik seperti Mahathir Mohamad, ya, cukup macam kita di bawah inilah untuk menjawab hujah-hujah yang tidak ada langsung kualiti, ya, yang sepatutnya sejajarlah, ya, sebagai seorang negarawan sepatutnya dia kalau nak sebut kritik kerajaan dengan ilmu akademik,
ataupun dengan fakta hujah yang mantap. Tetapi kalau sekadar kata Anwar zalim, Anwar bertindak kejam, Anwar tidak berlaku adil, ini tak payahlah ya. Tak payah. Sepatutnya bukan level Mahdi lah cakap macam tu. Ya. Ini sepatutnya bagi kepada Mu'tasenik boleh lah ya. Bagi kepada Nik Amar yang cakap macam tu tak apa. Ya. Tapi kalau Mahdi yang cakap macam tu, itu cukup jelas membuktikan kepada kita bahawa beliau adalah seorang yang tidak lagi relevan. Ya. Orang yang tidak relevan, yang tidak lagi relevan inilah yang dipeluk oleh Haji Hadi sekarang ini. Ya. Sesuailah dia. Ya. Berpakatlah dua orang tokoh ini. Haji Hadi akan menggunakan ilmu agama dia ya untuk mengelirukan umat Islam supaya orang Islam akan sokong Perikatan Nasional. Kehebatan Haji Hadi adalah menunggang agama. Kehebatan Mahathir Mohamad adalah menunggang kaum. Jadi dua-dua ini berpadu untuk menentang PMX kita. Dan yakinlah saudara, ya, selagi nyawa dikandung Ramadan, lagi kita diberi kekuatan, kesihatan yang baik, akal fikiran yang baik, kita akan berdepan dengan kumpulan ini. Kumpulan perosak negara ini. Ya, dah habis pilihan raya pun masih lagi bercakap tentang nak jatuh kerajaan. Dah habis pilihan raya pun masih bercakap lagi nak membeli orang ini, nak beli orang ini. Semua memikirkan tentang jawatan dan kedudukan. Dia tak peduli rakyat apa nak jadi. Dia tak peduli pelabur akan datang atau tidak. Dia tidak peduli ya tentang ekonomi negara. Yang dia nak jadi jawatan, nak pegang jawatan supaya kes-kes mahkamah mereka dapat diselesaikan dengan baik. Supaya menantu dia yang lari kat luar negara itu boleh kembali semula di samping keluarga. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Jadi cukup sampai sini. Terima kasih banyak yang bagi gift. Jumpa lagi dari masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.